أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah dan rahmat Allah. Kita masih lagi diberikan kesempatan pada bulan ini untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita telah pun melepasi 10 hari yang pertama dan sedang masuk 10 hari yang berikutnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah, menambahkan ketaatan kepadanya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila masuk saat bulan Ramadan, diriwayatkan Nabi SAW telah berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan At-Dailami. Nabi telah berdoa, wahai Allah, selamatkan aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan dia sebagai amal yang diterima olehmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedia maklum bahawa Nabi kita Muhammad SAW banyak berdoa. Ada doa-doa yang umum, ada doa-doa yang khusus. Dan pada bulan Ramadan Nabi berdoa satu doa yang khusus, berkata, wahai Allah, selamatkan Ramadan untuk aku. Jadi Nabi minta Ramadan itu diselamatkan. Kemudian Nabi kata, selamatkan aku untuk Ramadan. Nabi pula doa supaya dia diselamatkan dengan Ramadan, supaya masa yang berlalu di bulan Ramadan itu tidak disia-siakan. Ya, bukan hanya berpuasa, tetapi dengan melakukan amal ibadat yang begitu banyak. Sebab itu Nabi sebut yang ketiga, supaya amal yang aku lakukan diterima. Jadi tuan-tuan, kita ni puasa, kita pun kena doa supaya amal kita diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita melihat Ramadan bukan hanya bulan puasa. Sesiapa yang dalam fikirannya Ramadan hanya bulan puasa, dia kena berbetulkan. Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita kena betulkan, jangan ingat puasa saja, ada banyak perkara lain. Antaranya ayat 185 yang telah saya bacakan tadi dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebut syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Quran. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian turun beransur-ansur selama 23 tahun. Yang itu semua kita dah banyak kali dengar. Untuk apa tujuan Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Bukan hanya untuk orang beriman, bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang membezakan di antara perkara betul, perkara tak betul, perkara salah, perkara yang benar, perkara dosa dan perkara maksiat. Sebab itu kita lihat Quran ini sebenarnya memang kitab petunjuk ataupun guidance. Di barat hari ini kita boleh baca dan kita boleh lihat ramai mereka membaca tafsir-tafsir Quran dalam bahasa masing-masing. Kalau contoh ikuti perkembangan di barat, di Eropah, di Jerman dan sebagainya, ramai orang masuk Islam. Minggu lepas saya jumpa seorang lelaki daripada Germany. Dia masuk Islam dah 2 tahun. Terus saya tanya dia bagaimana dia masuk Islam. Dia kata Islam is the great religion. Seronok dia datang duduk Malaysia, kahwin dengan perempuan Melayu, duduk di Pulau Pinang. Ya, jadi dia pun berpuasa dan sebagainya. Dia baca tafsir-tafsir Quran. Silap-silap tuan-tuan dia pandai begitu tentang pemahaman Quran. Kita ni mungkin pandai baca Quran, tajwid, makhraj dan sebagainya, sebab kita dah biasa begitu. Tapi mungkin kita tak faham Quran. Mereka pula tak boleh baca Quran, lemah di sudut bacaan Quran. Tapi mereka baca firman-firman Allah kerana mendapati sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ada seorang lelaki Jepun masuk Islam. Tahun ni baru pertama kali dia berpuasa. Jadi dia ni tuan-tuan duk pusing tengok mempromosikan makanan-makanan halal. Masa dia duk promote tu dia belum Islam lagi. Dia buat promosi makanan halal, kemudian akhirnya dia masuk Islam. Dan tahun ni tahun pertama dia puasa. Dia kata apa? Pada saya letih
Saya rasa tubuh saya lemah bila saya berpuasa, tetapi spiritual saya meningkat. Wah, yang ini contoh satu cabaran ke kita. Adakah spiritual kita meningkat kita puasa ni? Masing-masing kena renung dan fikirkan. Badan letih, dia pun kata badan letih, tapi dia kata dia punya spiritual meningkat. Kita macam mana tu? Spiritual kita meningkat, taqarrub ila Allah. Hubungan kita untuk mendekatkan diri pada Allah meningkat ke tidak? Kalau tak meningkat, maka inilah masa Ramadan untuk kita muhasabah lagi. Kena 12 hari dah kita puasa, ada baki lagi 17 hari atau 18 hari, maka kita kena cuba lihat adakah spiritual kita sudah meningkat. Bagaimana nak mengukur spiritual kita meningkat? Iaitulah yang disebut banyak perkara. Antaranya disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu memperbanyak sedekah. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak dermawan, dan beliau dermawan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu dengan Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawan Nabi SAW melebihi angin yang bertiup. Jadi tuan-tuan, kita nak ukur, macam mana nak ukur spiritual kita meningkat tak meningkat? Iaitu amal-amal soleh yang kita buat. Ya, antaranya yang saya sebut di sini tentang memberi sedekah. Tuan-tuan sekalian, adakah kita tiap hari bagi sedekah? Jadi kita kena renung. Kalau boleh, tiap-tiap hari bagi sedekah. Ya, tak kisah dah berapa pun, kerana sedekah itu mempunyai ganjaran yang sangat besar. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, barang siapa yang memberi orang makan berbuka puasa, walaupun hanya dengan sebiji tamar, dia akan mendapat ganjaran pahala seperti orang itu berpuasa dengan sedikit pun tidak dikurangi pahalanya. Makna pahala orang puasa itu tak kurang. Kita puasa dapat pahala puasa kita dapat pula pahala puasa lain. Tuan-tuan dia rahmati Allah sekalian, bulan Ramadan kita boleh kata orang beriman puasa. Senang tak cari orang puasa ni? Selain daripada Ramadan, payah sikit. Syawal pun duduk bersilat dah nak puasa ni. Syawal payah tuan. Ya, 6 hari tu bercinta, kadang-kadang hujung-hujung pun habis. Ya, walaupun ia puasa sunat, tetapi susahlah, kita tak tahu hari apa orang puasa. Tapi Ramadan pasti orang beriman puasa, kita mestilah rebut peluang sedekah ni. Apatah lagi kita pun datang buka puasa untuk suruh bersih pun tak perlu beda. Kan? Jimat dah banyak tu. Jadi janganlah kita kedekut pula. Keluar sedekah. Bagi sedekah, dalam kita memberi sedekah itu bagi pelbagai kategori. Surau kita bagi, masjid kita bagi, orang fakir kita bagi, orang miskin kita bagi, orang susah kita bagi, dan juga saudara mara kita, kaum kerabat kita, anak-anak saudara kita yang susah, yang baru ni buka sekolah tak cukup nak beli kasut dan sebagainya, tolong ambillah peluang untuk bersedekah, jangan sayang. Dan jangan lupa untuk memberi sedekah kepada umat Islam di Gaza, di Palestin. Saya tengok sekarang ni nampak dah slow sikit rakyat Malaysia bagi sumbangan kepada Gaza dan Palestin. Sedangkan kita lihat apa yang berlaku di Palestin, beberapa hari saya tengok gambar yang lepas, mereka buka puasa dengan makan rumput. Macam boleh bayang, macam makan rumput buka puasa, tak ada apa. Dan baru-baru ni mereka hantar makanan melalui udara, parachute tak buka, jatuh dengan tepung tu berterabur, dia kutip tepung tu nak makan. Dahsyat, sangat sedih kita lihat. Kita tu boleh pilih roti john, ada 3 kategori, RM8, RM12 dan RM15. Special RM15. Kita boleh pilih makan apa kita nak makan. Tetapi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin, kan, tepung jatuh berterabur, dikumpul-kumpul tu bercampur dengan pasir. Sebab tak makan, tak jumpa tepung dah 3 bulan 4 bulan. Saya lihat di Malaysia ni nampak macam sedikit suram dan murah, iaitu sedekah kita kepada umat Islam di Gaza, di Palestin. Haluan umpamanya satu NGO, Haluan, tuan-tuan boleh pergi ke website dia, haluan.org. Dia target untuk kutip RM5 juta nak bagi sumbangan ke Gaza, tetapi sekarang baru boleh dapat RM1 juta lebih je. Itu RM5 juta tu bukan besar ni. Nadir An-Nuri yang kahwin dengan orang Palestin, orang Gaza yang ada kat Malaysia, dia target nak cari RM7 juta untuk bagi kepada Gaza. Dia pun tak boleh balik, anak-anak dia semua di Gaza, baru dapat RM1 juta lebih. Jadi tuan-tuan, something wrong somewhere. Maknanya kita sudah hilang semangat untuk membantu umat Islam Gaza, melainkan kita hanya kunut nazilah je, tapi duit tak keluar. Kita tak nafikan kunut nazilah itu penting, kita tak nafikan taqarrub ila Allah, kita minta kepada Tuhan, tapi keluarlah juga sedekah
RM1 pun tak apalah. Tapi nampak tuan-tuan dah mula suram dan muram. Kita tak nafikan bahawa ada orang tanya saya juga, dia kata kita hantar pun tak sampai duit. Memang tak sampai sekarang ni. Tetapi NGO yang dipercayai yang buat macam-macam cara, dan saya pun bertemu dan berbincang dengan mereka ni. Macam-macam cara yang tak boleh di-announce bagaimana saluran bantuan itu dihantar. Dan saya melihat wasip-wasip tunjuk bagaimana pemimpin-pemimpin Hamas telah menerima sumbangan daripada rakyat Malaysia. Saya tengok sekali. Tapi kita buat apa bila kita tengok umat Islam Gaza yang tak makan, yang susah? Kita tak prihatin sehingga kita pun tak berusaha mencari bagaimana untuk menyumbang. Sedangkan kita boleh menyumbang hanya dengan online saja. Bagaimanakah kita ambil prihatin terhadap saudara kita? Mereka kalau mati tu, mereka masuk syurga. Gaza tidak memerlukan kita. Anak-anak mereka mati masuk syurga fisabilillah, mereka berjuang dan menjaga agama Allah. Tapi kita kalau mati, kita akan ditanya oleh Allah, adakah kita ambil berat kata umat Islam di Palestin? Apa yang telah kita sumbangkan? Cukupkah sekadar dengan kunut nazilah yang kita baca hari-hari, sedangkan kita mampu untuk menghulurkan RM1 ataupun RM2? Bulan Ramadan, kita duk baca hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut di bulan Ramadan Nabi memberi sedekah seperti angin yang bertiup. Maknanya lajunya, cepatnya, prihatinnya Nabi. Tapi kita tidak jadikan itu contoh, hanya menjadi halwa telinga untuk kita dengar di dalam tazkirah semata-mata, tapi no action have been taken. Takkan kita tak mampu? Mustahil. Pencen kerajaan baru ni dapat RM1,000, penjawat awam dapat RM2,000. Kemana duit-duit itu disalurkan? Ada tak kita fikir tentang umat Islam di Gaza? Bagaimana kita berpuasa dengan membiarkan saudara-saudara kita itu tak dimakan? Kita buat dan tuan sedaya upaya. Kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apabila dia dibakar oleh Raja Namrud, datang burung memadamkan api. Burung tu memang tak boleh padamkan api itu. Tetapi kata burung itu, sekurang-kurangnya aku boleh menjawab di hadapan Allah, aku telah usaha. Semua kisah itu telah kita baca, telah kita dengar dalam kuliah-kuliah, dalam ceramah-ceramah, dalam tazkirah. Tetapi applicationnya kita dalam kehidupan kita lalai dan kita reka. Kenapa kita tidak menjadi burung itu yang cuba memadam api yang membakar Nabi Allah Ibrahim? Inilah masanya. Kita kena lihat bagaimana umat Islam di Gaza tentu saja susah hari ini. Yang mati tak usah cerita, dah melebihi 31,000 dalam sejarah dunia. Bukan sejarah, di sejarah dunia kematian di Gaza. Tetapi kita masih seronok-seronok. Kita menghabiskan wang ringgit pada tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Kita lupa inilah bulan Ramadan, bulan yang Allah kemakbulkan doa-doa kita, insya-Allah. Pada masa yang sama kita mesti menjadi orang-orang yang tercatat namanya, yang prihatin terhadap masalah yang berlaku kepada umat Islam. Pada malam ini saya menyeru tuan-tuan untuk berusaha untuk mencari bagaimana kita boleh menyumbang. Ini perkara yang serius, tuan-tuan, ini bukan perkara main-main. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya nanti bagaimana kita membelanjakan harta kita pada bulan Ramadan. Sebab itu kita usaha, kita bantu sedaya upaya, tidak cukup dengan doa. Sebab itu disebut bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Bagi kita tentang RM1-2 kita ada, kita bagi. Dalam bab derma, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tetapkan berapa amount yang kita kena bagi. Infak tak ada. Nabi SAW sebut bagi derma, bagi orang berbuka puasa dengan sebiji tamar. Sebiji tamar tu mana ada orang jual sebiji tamar? Hatta zaman Nabi SAW tak ada orang jual sebiji tamar. Dijual tamar itu dalam timbangan. Tak ada nilai, sedikit tamar tu tak ada nilai bagi je. Tapi Nabi SAW suruh kita bagi juga derma walaupun dengan sebiji tamar. Prihatinnya kita tentang orang lain. Dalam keadaan puasa Ramadan kita pada tahun ini, yang perlu kita prihatin adalah umat Islam di Gaza. Dan saya melihat beberapa laporan-laporan menunjukkan bahawa di luar negara, di barat, hari-hari demonstrasi, hari-hari berjuang. Dan semalam Amerika Syarikat bawa usul ceasefire untuk Israel, ditolak oleh Rusia dan juga China kerana tidak puas hati dengan syarat yang ditetapkan oleh masyarakat, iaitu Hamas mesti membebaskan keseluruhan tawanan-tawanan Israel. Dalam sejarah dunia tak pernah lagi Amerika Syarikat usulkan kepada United Nations ceasefire, gencatan senjata. Semalam dia usul dan ditolak oleh United Nations, veto oleh Rusia dan juga China. Maknanya tuan-tuan, dia dah tak boleh tahan. Rakyatnya memberontak. Kalau berlaku pilihan raya di antara
kata Biden dengan Donald Trump menunjukkan Biden boleh jatuh. Masalahnya yang naik Donald Trump tu pun 2 kali 5 Biden tu. Itu masalah dia. Sebab tak ada orang tengah-tengah ni boleh dapat. Di United Kingdom, Perdana Menteri United Kingdom, dia kena makin hapus dengan rakyat dia setiap hari. Tangan kamu diselamuti darah umat Islam Gaza, sedangkan mereka itu bukan orang Islam. Di Kanada, Perdana Menteri Kanada tak berani keluar pergi makan, kena makin hapus dengan rakyatnya kerana menyokong Amerika Syarikat dan juga Britain. Di Jerman, setelah Perdana Menteri kita balik dari Jerman, malu Jerman dah hari ni tak tahu nak jawab apa, rakyat demonstrasi depan Chancellor dia. Tuan-tuan dalam macam kita tak buka mata, kita tak lihat bagaimana dunia melihat umat Islam di Gaza, di Palestin mati hari-hari. Serangan kemarin, kematian 80 orang. Satu masjid tu ditembak hancur, terus menjadi debu. Cukupkah dengan doa kita sahaja? Yang sedangkan Tuhan sebut bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta benda dan jiwa kamu. Kecuali bagi kita yang memang tak ada duit, RM1 pun tak ada nak bagi, maka jiwa kita lah kita minta kepada Allah, selamatkan umat Islam Gaza. Tuan-tuan dalam hati Allah, ini bulan Ramadan, bulan yang makbullah, bulan yang Tuhan tak tengok sejauh mana kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya tentang puasa kita seorang-seorang, bukan hanya tentang bacaan Quran kita seorang-seorang, bukan hanya kita sembahyang tarawih kita yang seorang-seorang, tetapi Tuhan nak tengok bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain. Abdul minan nas, hubungan kita membantu orang yang susah. Sebab itulah Nabi SAW sebut bagi makan orang buka puasa. Marilah kita pada hujung-hujung kita ni dah lebih 10 Ramadan ni, kita memuhasabah. Tengok balik amalan yang kita lakukan ini ada 18 ke 17 hari, kita maksimumkan. Kita boosterkan amalan-amalan hablum minallah wa hablum minan nas. Bagi kita orang surau, orang masjid yang tak ada masalah sembahyang tarawih, itu dah jadi rutin, dah jadi seronok pada kita, tak ada urusan, tak ada masalah. Kita cuba fikir apa benda lain kita boleh buat. Bagi kita yang selalu baca Quran, tak ada masalah, cari jalan bagaimana nak memahami firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang sudah pun mengeluarkan sedekah untuk orang berbuka puasa, alhamdulillah, kita pun tak ada masalah, kita pun dah booking habis semua dah. Alhamdulillah, cari jalan bagaimana derma kita kepada orang-orang yang lain yang lebih memerlukan. Jadi tuan-tuan, ini bukan masanya untuk kita menghabiskan wang ringgit kita, menghabiskan tenaga kita pada tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Kerana kita tidak pasti sama ada kita boleh mengakhirkan Ramadan ini, tak tahu. Minggu lepas ada seorang umur 41 tahun keluar pukul 5.30 petang, naik motosikal pergi bazar Ramadan nak beli mutabak untuk mak dia, pergi kemalangan, mati. Umur 41 tahun. Ya, niat baik nak dia beli mutabak untuk mak dia, mati. Ajal dia sampai. Kita pun tak tahu tengah sihat walafiat ni. Sama ada Tuhan izinkan kita pergi sampai penghujung Ramadan, Allah a'lam bissawab, tak tahu. Kita tak tahu. Jadi sebab itu pastikan kita pasakkan dalam pemikiran dan jiwa kita, Ramadan bukan hanya bulan puasa. Ramadan adalah bulan rahmat Allah. Ramadan adalah bulan untuk membetulkan segala kesilapan-kesilapan kita. Ramadan adalah bulan untuk kita mengatur hal tuju kehidupan kita, supaya Allah benar-benar menerima segala amal yang kita lakukan. Dan pada masa yang sama, kita juga jangan lupa hari-hari minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam malaikat turun, tunggu kita nak minta ampun untuk mengampunkan. Itu kita sedia maklum boleh sebut dalam berbagai hadis. Tiba-tiba Aisyah tanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu malam pada nak baca doa apa?" Nabi masih lagi sebut, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, yang suka kepada keampunan, ampunilah aku. Aisyah tahu dah, Nabi SAW beritahu bulan Ramadan minta ampun. Tak ada lagi. Kalau bertemu Ramadan minta apa? Minta ampun juga. Tak ada lagi lah minta ampunnya. Jibril alaihissalam ketika Nabi naik mimbar, Jibril kata, barang siapa yang bila berakhirnya Ramadan masih lagi tak dapat keampunan Allah, celakalah orang tu, rugilah orang tu. Nabi kata amin. Jibril pun suruh minta ampun juga. Bayangkan tuan-tuan, ini bukan bulan puasa semata-mata. Ini bulan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi jangan lupa ketika kita minta ampun pada Allah, kita pun minta maaf pada manusia. Kerana kalau Allah dah ampun kita, dosa kita semua selesai, tapi ada masalah dengan manusia, kita tidak boleh masuk syurga. Yang disebut dalam hadis yang panjang, hadis kursi, sebut tentang siapa golongan yang bankrupt di hari akhirat. Kita dah bincang banyak kali hadis itu. Orang yang sembahyang, puasa, bersedekah, baca Quran, tetapi lidahnya dan tangannya menyakiti orang. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia aniaya akan tunggu dia di hari akhirat. Kemudian amal-amal baik yang dibuat akan diberikan kepada orang yang dia umpat, pada orang yang dia fitnah, orang yang dia keji, orang yang dia aniaya. Sehingga habislah amalnya, sedangkan ada lagi yang menuntut. Kemudian dia mula mengambil dosa-dosa mereka, kemudian diumpan ke dalam neraka. Sedangkan dia orang sembahyang, sedangkan dia orang baca Quran, sedangkan dia orang sedekah, sedangkan dia melakukan amal soleh. Sebab apa? Sebab ada masalah dengan manusia. Tuan-tuan, bulan puasa ni, jagalah jari jemari kita, jangan duk sebar benda-benda tertentu. Jagalah, jangan duk share lah benda-benda tak kena ni, benda-benda kita tak tahu hujung pangkal ni. Kenapa kita pergi cari naas, duk share benda-benda yang kita pun tak tahu hujung pangkal? Tahanlah jari jemari kita tu. Seperti mana kita tahan mulut kita tu. Jangan cari naas. Masih lagi saya tengok kawan-kawan saya di Facebook duk share lagi benda-benda tertentu. Tak takutkah nanti di hari akhirat kita nak cari orang tu kat mana? Walaupun orang tu bukan Islam, kita ingat kita lepas kan? Kita tak akan lepas. Jangan cari naas. Dengan Tuhan kita dah selesai, dengan manusia kita tak selesai, kita tidak boleh masuk syurga. Ingatlah ini bulan yang bukan hanya minta ampun dengan Allah, ini juga bulan untuk kita memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan pada kita, walaupun orang itu tak minta maaf, dan kita pula minta maaf kepada orang yang kita melakukan kesilapan kepada mereka. Marilah tuan-tuan kita jadikan Ramadan berbaki beberapa hari ini, iaitu amalan yang ditingkatkan. Hati yang makin takarub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Kesihatan yang baik kita pohonkan, seperti mana Nabi yang berdoa, jadikan Ramadan untuk kebaikan aku, yang jadikan aku baik untuk Ramadan. Nabi pun doa begitu. Marilah kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa memakbulkan doa kita, khususnya menyerahkan umat Islam di Gaza, di Palestin, yang masih bergelut. Hari-hari mereka diserang dan dibunuh. Sniper tentera Israel laknatullah menembak kanak-kanak yang berjalan untuk menguntit makanan yang ditaburkan dari kapal terbang. Tembak sniper, tembak pecah kepala. Budak-budak umur 5-6 tahun tengok makanan datang pergi cari, sniper tembak tembus kepala. Ya, ini kita dah sanggup nak tengok video-video tu. Tak sampai hati nak tengok tengah-tengah jalan kena tembak tembus kepala. Hanya nak pergi ambil makanan, seronok dah beberapa hari tak makan. Kita tu makan yang berlebihan sampai tak tahu apa nak makan. Pergi pasar Ramadan tak tahu apa nak beli. Semua dah beli dah. Ya. Tapi bila kita ada mindset, kita fikir tentang umat Islam, yang Nabi SAW menyebut tentang fikirlah tentang umat, fikirlah tentang umat, bukan hanya fikir tentang diri kita saja. Moga-moga Ramadan itu mencetuskan semangat spiritual kita yang meningkat, dan kita juga dapat berpuasa dengan penuh kebaikan, penuh kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekali itu tuan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu was salihati.